الحمد لله الحمد لله ذي المن واقتدار المتفرد بالخلق واختيار القائل في محكم التنزيل وربك يخلق ما يشاء ويختار أحمده تعالى على نعمه الغزار وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار سبحانه هو الله الواحد القهار وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله พี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas ini rahmat nikmat yang mana kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita guna hidup di atas muka bumi Allah taala pada hari ini. Alhamdulillah, insaf sedar kita dan abdikan kita, ta'abbudi kita kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Marilah sama-sama kita termasuk dalam golongan orang yang muttaqin, orang yang takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpisah paling daripada segala apa bercapakkan kita jatuh kepada golongan orang yang silap dan juga salah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Jadi hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita insaf dan kita khabar, kita tahu kata bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah contohi daripada Allah Subhanahu wa taala akan pilih seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk nak tunaikan amanah di atas muka bumi Allah taala. Ini satu peristiwa yang ada dalam sejarah al-Islam. Ini satu pengajaran yang besar pada hidup manusia pada hari ini. Apabila kita nak pilih, kita kena pilih orang yang berjasa untuk beri manfaat kepada manusia dalam masyarakat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih ulul azmi dalam golongan manusia jadi nabi, jadi rasul, supaya jaga amanah daripada Allah taala, menyerukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kalaulah kita jumpa kalimah al-ghaflah, lalai, kan lama, kan lakเลย,การประมาทและการเลินเล่อในอัลกุรอานจะพบว่ามีคำนี้อยู่ในอัลกุรอานมากถึง21 surah, 21 tempat dalam Quran sebut kalimah al-ghaflah, lalai, kelalaian manusia, kelalaian sebab ada benar baru ataupun ada benar yang melalaikan ia dalam hidup mereka. Ada 35 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kalimah al-ghaflah, kelalaian, yang mana ada istilah ulama sebut kata apa dia ghaflah ini. Yang kata ghaflah ini iaitu perkara yang manusia kurang nak ingat kepada dia, lupa kepada dia, tak teringat kepada dia, yang mana ada sebut dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran lil Gharib muka 3 Dan kadang-kadang kalimah al-ghaflah ini membawakan ia kepada menuju ataupun ikuti hawa nafsu dia sendiri, yang mana ada sebut daripada kitab At-Ta'rifat bagi Al-Jurjani muka 191. Maka kalimah al-ghaflah dalam Al-Quran ini contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Jikalau kamu harap nak tuju mana tempat, haraplah tuju menghadap kepada kiblat iaitu Masjidil Haram, wa innahu lal haqqu min rabbik. Itu adalah kebenaran, kenyataan daripada Tuhan engkau. Ini wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini lafaz wa mallahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai, lupa, amma ta'malun, di atas apa yang mereka itu dok buat ataupun kamu dok buat sekalian ni. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 149.
Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam suratul An'am 132, wa likullin darajat mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Nah, bagi orang tu ada lapis amalan dia. Amalan mereka itu tak sama. Ada yang banyak, ada yang kurang, ada yang sama. Nah, wa ma rabbuka bighafilin, dan tidaklah Tuhan nak lupa apa yang mereka dok buat tu tadi. Hari ini kita semaya banyak, alhamdulillah. Kalau semaya kita tak meriakkan kepada orang lillahi azza wajal, maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman lagi, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Sesungguhnya kami telah dendakan di atas mereka dan menyelamkan mereka dalam laut, dalam air, bi annahum kazzabu, dengan sebab apa? Sebab mereka ni mendustakan di atas ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga di atas mereka itu mendusta di atas ayat-ayat kedatangan apa yang datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu anha ghafilin, kalimah ghafil, dan mereka adalah orang yang lupa, lalai, galik, tak khabar. Maka daripada perkataan ulama Sayyidul Qutb, dia kata wal ghaflatu asyaddu ma yufsidul qulub. Kita lalai, kita kelupa ni menyebabkan kita saat ni tu punah di hati. Kalau kita terbanyak lupa, lalai dengan sebab benda-benda yang ada di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan itu kepada hati kita ni rusak. Habis itu Sayyid Qutb dia sebut dalam kitab Fi Zilalil Quran, dia kata wal ghaflatu asyaddu ma yufsidul qulub, nak memunahkan hati dia. Fal qalbu ghafil, hati hok punah, hati hok lalai tadi, hati lara lah. Qalbun mu'attal, hati hok punah tak boleh pakai, hati hok rusak tak boleh guna. An wazifatihi, tak ingat kata tugas dia kena buat gapo. Banyak dalam masyarakat kita hari ini lupa kata tugas dia ni gapo dia. Likulli wahidin lahu wazifatuh, bagi tiap-tiap orang kena ada tugas dia. Sekurang-kurangnya tugasnya terhadap kepada ibu bapa dia, terhadap anak bini dia, terhadap ahli keluarga dia, terhadap masyarakat yang ia ada tadi. Itu tugas dia. Tugas yang jadiบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องพึงกระทำในชีวิตประจำวัน พึงกระทำในชีวิตในการดำเนินชีวิตทั้งการงานและครอบครัว. Itu orang panggil wasifah, kerja kita, amanah kita bertanggungjawab. Sebab-sebab ulama duk kaji kata sebab-sebab sahih itu penton head สำคัญ hok boleh jadi kata menyebabkan jadi lalai adon dalam masyarakat kita. Satunya ada nuzulul wahyi. Boleh jadi kata habis dah wahyu turun mari, tak ada. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, di situlah putuhnya wahyu turun daripada Allah, tak ada. Maka sebab tidak ada wahyu turun inilah menyebabkan kita saat itu lalai, lupa. Apabila Nabi kita mati, timurnya apa dia? Al-khilaf, perselisihan dalam masyarakat. Hok keluar zakat tak keluar zakat, hok semaya tak semaya, hok damai tak berdamai, hok tak biasa baloh, hok tak biasa bergocoh, hok tak biasa berubuk. Dengan sebab apa? Sebab ada fitnah dalam masyarakat hidup manusia. Sebab apa? Sebab wahyu tak turun dah. Tapi alhamdulillah, mujurnya ada Al-Quran, dustur bagi hidup orang Islam kita, boleh pakai, boleh guna, boleh hidup. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami dok royak, dok cerita kisah-kisah dahulu ni, dok royak apa dia? Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Adanya cerita dalam Quran ni untuk nak menghidayahkan kamu sekalian. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Lah hak wa qana ni cak yu nei mu pu thi mai ru rung rao. Tak ada tahu benar-benar cerita hak dulu. Tetapi alhamdulillah mujur ada Quran ni dok tunjuk ajar. Jadi mauizah, jadi nasihat. Jadi penasihat bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang keduanya boleh jadi sebab kata ada kufur, ingkar, tak terima di atas perintah Allah, tak terima di atas perintah Allah, dan berpaling daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beriman apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala hatamai. Abu Jahal laknatullahu alaih,
Dia bukan dia tak terima Nabi kita. Dia yakin, dia percaya kata Nabi kita ni orang molek, orang comel, orang al-amin. Tetapi mereka itu tak beriman dengan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bawa mari. Ada dah sebut dalam suratul An'am lebih kurangnya ayat 30 sehingga 33 tu. Cuba kita tengok tafsir. Didapati kata dia saat ni tu bukan tak beriman kepada Nabi Muhammad, bukan tak beriman, tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hok tak beriman, hok dah mendusta sangatnya, tak percaya apa hok Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mari ajar kita tu sangat. Dia percaya kata Nabi ni al-amin, ada amanah, ada fatanah, ada as-sidq. Tetapi mereka itu tak beriman walaupun terus-terang nampak dengan mata mereka sendiri. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dia lalai tak beriman kepada Allah, tak beriman apa sahaja Allah Subhanahu wa taala ada ajar, ada tunjuk. Yang ketiga, boleh sebab kata kita ada lalai pada hari kita ni, iaitu sifat takabbur. Boleh jadi ada sifat takabbur, dok bangga, dok akak kata kita ni lebih tinggi pada orang, lebih baik pada orang. Dok bangga dengan takabbur. Katanya Imam Nawawi rahimahullah, al-kibr makna takabbur ni maknanya menunjukkan kata ia tu lebih pada orang dan menolak segala daripada orang lain kecuali dia. Ada sebut dalam kitab Subulus Salam, dan Imam Sayyidul Qutub sebut juga, wa ma yatakabbaru 'abdun min 'abidillah fi ardihi bil haqqi abada. Manusia tidak hak bagi mereka nak takabbur di atas muka bumi Allah. Ingat molek dah. Fal kibriya sifatullahi wahdah. Sifat-sifat nak takabbur ni tak lain tak bukan sifat hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja. Allah sahajalah yang boleh takabbur, kata aku nak membuatkan kamu sekalian. Aku ni lah buat langit, buat dunia, buat bintang, buat segala-gala makhluk ini. Nah, la yaqbalu fiha syarika. Yang mana tidak boleh terima nak sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya boleh jadi ada kelalaian ni, iaitu sebab al-jahl, jahil. Sebab jahil wa adamul ma'rifah bi umuriddin, dan tidak kenal, tidak reti, tidak faham ajaran al-Islam. Yang kelimanya allahu wattiba'il hawa wat tafrid, iaitu mengikutnya hawa nafsu mereka sehingga lupa dan berpaling daripada kebenaran. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la aqulu illa haqqa. Aku tak akan sebut, tak akan buat, tak akan tunjuk kecuali benar-benar baik. Dan apabila baik tadi membawakan ia kepada sifat keadilan. Yang mana ada tok guru mengajar yang kata al-adlu man istaqama dinuhu wa khuluquh. Adik-adik ni iaitu orang yang sentiasa duduk dalam jalan agama dan jalan akhlak. Itu ada keadilan. Keadilan bukan kata dia boleh, kita boleh, tidak. Keadilan apabila betul pada agama, betul pada akhlak, itu orang panggil keadilan. Yang keenam boleh jadi kata ada kezaliman. Banyak ada zalim dalam masyarakat kita, menyebabkan itulah kita buat tak padu, buat tak karik, buat tak pola, buat geno, tak pola, buat geno. Riswah, riba, tipu menipu, sakfak, sebagainya, semua tu adalah amalan-amalan hok menzalimkan kepada orang, ataupun orang panggil at-tadyiq, nak menyempitkan peluang orang lain. Apabila kita belajar kitab fiqh al-muamalat, jual beli, hadirin Jumaat yang dihormati Allah sekalian, jual beli hari ini banyak mana kita duk tipu orang duk beli, dan banyak mana orang beli tipu orang jual. Allahu akbar. Hukum jual beli pada fiqh muamalah ni ajar terus-terang. Lagu mana kita nak beli, lagu mana kita tak tipu orang, lagu mana kita nak betul pada hukum Allah Subhanahu wa taala, tak sah ataupun nak berjauh daripada kalimah zalim. Yang ketujuhnya hubbud dunya, hubbul hayatid dunya, kasih hidup atas dunia ni banyak daripada kasih hidup ke akhirat. Hak tu lalai tu. Kerana dia tak ingat ada kata ya akan klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di atas muka bumi Allah ni, tak tahu kata bila nak habis. Dia nak gapo boleh, kerana akhirat benar tak nampak. Tapi itu adalah akidah pegangan yang kita akan dapat
Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, satu kajian menyebabkan saya nak bagi contohilah. Satu contoh yang paling terlibat dalam masyarakat kita 2-3 tahun ataupun 10 tahun mari dah, iaitu ada kajian daripada Pertikam Purba Report dan digital dan social media. Banyak mana kajian ni daripada Global Digital Report yang diguna nama We Are Social. Dia kata platform yang diguna dalam masyarakat ataupun platform online yang diguna dalam masyarakat kita pada hari ini, maklumat ni pada tahun 2564. Ada orang guna social media ni 78.8%. 78.8%. Maknanya terlekat dalam martabat dunia. Pakai social media banyak sekali atas dunia Allah. Di situ ada internet, di situ ada handphone, di situ ada platform social media banyak. Ada gapo atas platform ni? Ada Facebook. Orang guna dah kata dunia ni 2,740 juta banci orang guna Facebook. Ni menambah dah ni tahun 64 komun ataupun maklumat terakhir 64. YouTube 2,291 juta banci. WhatsApp 2,000 juta banci. Facebook Messenger 1,300 juta banci. Instagram 1,221 juta banci. WhatsApp lagi, TikTok lagi, QQ lagi, Twitter lagi. Pas sore bukan sore tu ada berlaku ada sebut tadi. Allahu Akbar. Nak patut nak lupa, nak lalai, nak khabar lagu mana. Ada kajian daripada Pertikam Pucai Internet dalamประเทศ Thai ประจำปี 2563 daripada EDDA. EDDA ni apa dia? Sambungan Pathana Thurakam Thang Elektronik SPTO, Kasuang Digital พื่อเศรษฐกิจและสังคม DDS. Dia sebut kata, dia buat kajian kata semenjak daripada tahun 2550 ni sehingga 2563 orang Cie, orang Thai guna social media internet ni sehari berapa jam? Sehari. Berapa jam sehari? Cuba kita gambar. Tahun 50 ni 4 jam 36 minit sehari sore calia. Tahun 60 6 jam 35 minit. Tahun 61 62 10 jam sehingga 10 jam 22 minit. Tahun 63 11 jam 25 minit. Allahu Akbar. Sehari seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala guna social media sehari ini 11 jam 25 minit. Apa tak tahu. Apa nak jadi dalam masyarakat kita apabila kita kelupa dasar kita nak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga didapati daripada maklumat Global Digital Report 2021 kemarin dia kata kan, dia kata orang guna social media ni menambah banyak sehingga dapat siapa maklumat kata 500 juta orang menambah, sehingga jadinya jumlah 4.48 palan kontrol. Orang Sia kita lekat nombor 1 dalam dunia. Orang Sia Thailand didapati martabat yang pertama guna social media banyak sekali 11 jam 25 minit. Dan tak termasuk lagi kata kita ada post dalam social media sana itu ada berita pelong, kau pelong kita fake news. Berapa banyak? Mengikut maklumat yang ada ni, orang hok lepas, orang dalam kedi, orang lepas apa nama berita pelong ni 587,000 lebih kurang. Lepas tu orang share pula, tak tahu mari mana tapi share kita 20 juta lebih orang. Allah. Oh ni bahaya. Tak tahu maklumat hok mana hakikat benar tak benar tapi kita share kita. Tetapi hok sakit sekalinya iaitu takut-takutnya apabila kita tak main social media ni menyebabkan kita jadi satu penyakit yang dinamakan FOMO. Apa dia FOMO? FOMO ni iaitu penyakit roh keluar tok pasal. Tak ada orang. Bomo kata kan? Bomo kata kalau lah kita ada perasaan lagu ni,
dinamakan FOMO, fear of missing out. Sini ni menyebabkan rasa dia, arum dia ni perempuan. Lepas tu keluar tok train. Lepas tu we tok tanggun. Tak ada dengan orang, kita kurang pada orang. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita sedar kata kita guna berapa je sehari. Anak cucu kita pakai social media berapa je sehari. Kita kembali kepada ajaran al-Islam. Contohnya daripada pengajaran nasihat daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang sebutkan. Dia kata kita mesti guna kaedah al-badilul hasan. Ubah suai jadi comel. Apa hak kita pakai tak betul pada tempat, kita ubah cara dia jadi comel. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebutkan, an-nufus la tutrak syai'an illa bi syai'in. Dia kata sewaktu benar tak akan tinggal sewaktu benar manusia ni. Tak akan tinggal sewaktu benar kecuali kena ada sewaktu benar. Wala yanbaghi li ahadin an yatruka khairan illa ila mislih. Dan tak patut dia nak tinggal sewaktu benar kecuali kena ada benar yang serupa dengan benar tu baru tinggal. Ada mutu. Ada mutu yang lain. Hak molek pada serupa dengan dia, yang tukar. Ataupun mutu hak lebih mahal pada dia, yang tukar. Tapi janganlah ambil ubah daripada molek kepada buruk tu seh. Au ila khairin min. Yang mana ada cerita lah yang boleh kita baca dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim. Imam Mawardi dia rakyat cerita kata kita nak menahankan hawa nafsu kita dan kita nak ubah jadi lebih baik ni lagu mana? Dia kata targhibuha fil halali iwada. Kita kena tukar jadi sokong ataupun galak nak duduk ala benar halal, benar hak comel, benar hak harum. Wa iqna'uha bil mubahi badala. Kita kena ubah dalam perkara hak boleh buat, hak harum. Wa innallaha ta'ala ma harrama syai'an illa wa aghna an bi mubahin min jinsi. Karena Allah Subhanahu wa taala tak akan mengharamkan suatu benda kecuali Allah Subhanahu wa taala menghalalkan suatu benda ganti supaya mereka itu guna pakai. Liyakuna dzalika aunan ala ta'atih. Itulah menyebabkan ia boleh taat kepada Allah, wa hajizan al muqalafatih, dan boleh tahan dan menahan apa sahaja yang berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. 3 jangkah yang mana ada sebut dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq bagi Ustaz Al-Qarraz. Dia kata 3 jangkah penting untuk kita nak ubah. Satunya kita kena azam, kita kena niat baik. Yang keduanya kita kena tukar perkara jadi molek. Yang ketiganya kita kena al-istimrar, sentiasa kita buat. Sentiasa sama-sama kita buat supaya kita dapat benar baik, benar molek itu tadi. Oleh kerana semua ni nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kerana mereka itu tak khabar, tak ingat kata satu hari mereka nak kembali kepada Allah, Allah akan hisab amalan apa yang mereka buat, sedangkan mereka dalam keadaan yang orang yang lalai dan berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada cerita daripada Imam Bukhari dan juga Ibnu Katsir sebut kata wahum fi ghaflatin mu'ridun, iaitu orang yang tak sedia untuk nak kembali kepada Allah, orang tak sedia untuk nak cedenge satu benda, satu perkara yang baik untuk klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ingat kata kelalaian ini menyebabkan kita kufur ataupun berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat daripada ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. الحمد لله الذي أتم على عباده النعم ووالى عليهم المنن نحمده سبحانه بجميع المحامد ونثني عليه بما هو أهله فله الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وقليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابه الدجى ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمستضعفين في شتى بقاع العالم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم عجل بفرجهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.